أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita mengucapkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita tergolong dari mereka yang sangat bertuah dan beruntung kerana masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam bulan Ramadan, iaitu bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan ibadah, bulan Al-Quran, bulan yang sentiasa dinantikan kehadirannya dan kedatangannya oleh muslimin dan muslimat di mana jua mereka berada. Sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, bulan Ramadan dan Al-Quran adalah dua perkara yang sentiasa bergandengan dan tidak dapat dipisahkan antara keduanya. Ini kerana Al-Quran itu sendiri diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan yang mulia. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Maksudnya bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk dan perbezaan di antara yang benar dan yang salah. Sebab itu, kalau kita lihat kepada tradisi salafus salih yang terdahulu, apabila masuk sahaja bulan Ramadan, mereka akan memberikan fokus dan tumpuan yang penuh kepada Al-Quranul Karim. Ada antara mereka yang sanggup menangguhkan kuliah pengajian mereka hanya kerana semata-mata untuk memberikan tumpuan kepada membaca Al-Quran dan tadabbur Al-Quran. Bahkan diriwayatkan bahawa Imam Syafi'i sendiri khatam Al-Quran sebanyak 60 kali sepanjang bulan Ramadan. Saudara-saudari yang dikasihi Allah, alangkah baiknya kalau kita dapat mengikut jejak langkah para salafus salih dengan mengisi setiap ruang waktu kita yang terluang di dalam bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran, sama ada kita baca secara bersendirian maupun bertadarus bersama seisi keluarga kita. Bahkan lebih cantik lagi andainya dapat kita mempelajari, memahami dan menghayati isi kandungan Al-Quran, kerana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar untuk menjadi bahan bacaan atau hanya untuk diperlagukan tanpa memahami tujuan sebenar ia diturunkan. Membaca Al-Quran tanpa mengetahui isi kandungan Al-Quran itu samalah dengan seorang pesakit yang hanya sekadar membaca tulisan di botol ubat, yang mana tulisan itu ditulis dengan cantik, ditulis dengan indah, tetapi pesakit tersebut tidak pun memakan ubat tersebut, maka mana akan datang faedah daripada ubat tersebut? Sidang hadirin hadirat yang dikasihi Allah, tahukah kita bahawa membaca Al-Quran itu bermaksud kita membaca kalamullah, dan tidak ada kalam atau kata-kata yang lebih mulia jika dibandingkan dengan kalamullah. Bahkan setiap huruf yang dibaca
akan diberikan 10 kali ganda ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi ashrin amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipat kali ganda sebanyak 10 kebaikan. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, bahkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim itu satu huruf. Sidang hadirin dan hadirat yang dikasihi Allah, begitu juga jangan kita jadikan bacaan kita yang tidak lancar, bacaan kita secara merangkak-rangkak sebagai alasan untuk kita tidak membaca Al-Quran. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Kerana mereka yang tidak lancar bacaannya, yang mana bacaannya tersangkut-sangkut, tetapi tetap berusaha untuk membaca Al-Quran, pasti akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka akan mendapat 2 ganjaran sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran." Orang yang mahir membaca Al-Quran, dia akan bersama dengan malaikat yang mulia. Manakala orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan tersangkut-sangkut dan dia mengalami kesukaran untuk membacanya, dia akan mendapat 2 pahala. Yang pertama, pahala kerana membaca Al-Quran, dan yang kedua, pahala kerana berusaha untuk membaca Al-Quran. Sidang hadirin hadirat rahimakumullah, andai bulan Ramadan ini masih tidak dapat lagi menyemarakkan jiwa kita untuk membaca Al-Quran, tidak dapat menyemarakkan lagi rasa cinta kita kepada Al-Quran, maka bulan mana lagi yang kita harapkan untuk membangkitkan jiwa kita ini mencintai kalamullah. Maka dengan kedatangan bulan Ramadan ini, marilah kita ambil kesempatan untuk mendekati Al-Quran. Kita mempelajari cara bacaannya, tajwidnya, makhraj hurufnya, memahami dan meneliti makna-maknanya. Mudah-mudahan Al-Quran ini akan memberi syafaat kepada kita di padang mahsyar kelak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran", bacalah Al-Quran. "Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi", kerana Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat memberikan syafaatnya kepada ahli Al-Quran. Sidang hadirin dan hadirat, semoga pengkongsian yang sedikit ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, dan semoga kita dapat menjalani ibadah puasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi